Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد radina billahi rabba kami rida Allah sebagai Tuhan kami, wabil islami dina kami rida Islam itu agama kami, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah kami rida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul kami. Bagi tuan pengurusi dan juga ahli jadukuasa masjid, Al-Fadhil, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru, para asatizah, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin, limpah dan inayahnya hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan Allah Ta'ala, masih lagi diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih lagi diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sama-sama hadir di rumah Allah Ta'ala ini, ya, untuk kita sama-sama juga menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari ini kehidupan kita masih lagi dipandu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala hadirkan diri kita pada malam ini dalam majlis ilmu, yang lain tidak bukan untuk mencari maradatillahi ta'ala, redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, dengan pengorbanan kita ini, dengan mujahadah kita ini, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah juga mudah-mudahan ini menjadi amal-amal soleh kita yang menjadikan asbab untuk Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Ya, namun begitu jangan kita lupakan sahabat-sahabat kita kat luar sana, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan, taufik dan hidayah untuk bersama dengan kita mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ini. Dan insya-Allah juga mudah-mudahan kita semua ini akan tergolong dalam satu golongan yang Allah Ta'ala nahu di padang mahsyar nanti. Jadi golongan yang mana hatinya terpaut, yang hatinya cinta akan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, malam ni bertemu lagi kita untuk perkongsian ilmu kita. Sementara kita menunggu Isyak ini, tahan duduknya kita dalam rumah Allah Ta'ala ini ada keberkatannya, adalah pengisian dalam kita ingat sedikit perkara-perkara untuk dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syukur alhamdulillah. Kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus berada istiqamah
melaksanakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat berjamaah. Ini sunnah yang besar Nabi tinggalkan kepada kita. Walaupun dalam suasana PKP ini, namun Allah Ta'ala masih pilih kita lagi untuk berada di rumahnya ini, untuk terus beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan perkara ini Allah Ta'ala letakkan dalam kehidupan kita menjadi satu perkara yang selalu kita buat. Mudah-mudahan nak istiqamah. Pernah ditanya oleh para sahabat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkenaan tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibnu Abbas ini satu orang sahabat Nabi yang masyhur, yang mana Nabi doakan padanya Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Satu orang sahabat yang sangat-sangat faqih, yang menguasai ilmu tafsir. Ketika mana Nabi SAW ditanya oleh para sahabat kepada Ibnu Abbas berkenaan tentang bagaimanakah banyaknya wahyu Allah Ta'ala turun kepada Nabi SAW, apakah wahyu Allah Ta'ala itu yang sangat-sangat berat Nabi terima? Ya, Ibnu Abbas berkata satu ayat dari surah Hud, fastaqim kama umir. Muhammad, kau berteruskan apa yang telah perintahkan kepada kamu, menceritakan bab tentang istiqamah. Istiqamah ini alhamdulillah, antaranya dalam solat berjamaah Allah Ta'ala campakkan perasaan istiqamah dalam kehidupan kita untuk meneruskan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah mudah-mudahan istiqamah ini berterusan, nak maintain itu. Mudah-mudahan perkara ini Allah Ta'ala lazimkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ya, malam ini insya-Allah kita akan berkongsi tuan-tuan. Saya mengambil sedikit tajuk daripada kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili berkenaan tentang mensyukuri nikmat yang Allah bagi kepada kita. Dan hari ini insya-Allah malam ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu berkenaan tentang mensyukuri nikmat perut ini. Nampak macam perut, namun besar natijahnya saat mana bila mana kita tidak menjaga perut kita ini. Nampak macam perut ustaz. Ya, sebenarnya segala ibadah kita, segala kehidupan kita berpunca adalah daripada perut. Perut yang sihat dan perut yang mana Allah Ta'ala pelihara kita. Ya, sedikit keberkatan kita pada malam ini. Kita mulakan dengan baca umum kita, mudah-mudahan ada keberkatan insya-Allah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, dalam kitab Penawar Bagi Hati ini, yakni mensyukuri nikmat perut, berada pada fasal yang keempat. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perut ini beberapa faedah untuk dunia dan akhirat. Maka sewajibnya untuk kita mensyukuri nikmat perut ini untuk menjaganya. Maka jika mana perut ini, anggota dalam perut ini tuan-tuan, seperti mana jantung, limpa, paru-paru, hati ini dan segala badan yang ada dalam perut ini sekiranya sihat, maka dia akan menterjemahkan perkara-perkara yang baik. Namun sekiranya dia berpenyakit, dia boleh menghalang daripada menunaikan segala ibadah yang sempurna. Bahkan para ulama, maka Nabi SAW juga menyatakan mensyukuri nikmat perut ini dengan menjaganya. Tuan-tuan, saya bercakap ini, mensyukuri nikmat perut ini dengan menjaganya daripada apa? Makanan yang haram dan juga syubhat. Menjaganya daripada makan makanan yang haram dan juga syubhat. Yang mana syubhat ini kalau kita lihat, dia yang tak tahu adakah halal ataupun haram. Kita akan bincang insya-Allah. Serta tidak makan terlalu kenyang. Ini tak makan terlalu kenyang. Innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma mustabihat.
Ya, halal itu nyata, haram itu nyata, dan di antara halal dan haram itu ada kesamaran yang mana ramai manusia tak tahu ni perkara yang syubhah. Maka tanda cara mensyukuri nikmat perut tuan-tuan saya yang bercakap ini, antaranya para ulama menyusun, bahkan Nabi sendiri pun memberi penjelasan kepada kita. Antaranya apa? Mengelakkan diri daripada makan perkara yang haram dan juga syubhah. Dan juga di situ makan jangan terlalu kenyang. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apa Nabi kata? Al-istihya'u minallahi haqqal haya. An tahfazar ra'sa wa ma wa'a wa tahfazal batna wa ma hawa. Sifat malu kepada Allah satu orang yang beriman ini, sifat malu kepada Allah orang yang beriman yang sebenar-benarnya bila mana engkau menjaga kepala kamu dan setiap yang ada pada sekitarnya, dan engkau menjaga perut, dan engkau menjaga perut kamu serta yang ada dalamnya. Sifat malu kepada Allah bagi satu orang yang beriman bila mana dia menjaga kepalanya yang dan sekitar kepala, dan juga menjaga perut dan juga anggota-anggota yang ada dalam perut, yang berada dalam perut. Maka para ulama menisbahkan hadis ini menjelaskan yang dikatakan menjaga kepala dan sekitarnya apa? Ya, menjaga pendengaran, penglihatan, lisan, daripada apa? Ya, daripada perkara-perkara yang haram. Matanya melihat pada perkara yang haram yang berada di kepala, telinganya, percakapannya daripada perkara-perkara yang haram. Ini sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin yang mana satu orang mukmin yang sifat malu kepada Allah, tuan-tuan dan saya bercakap. Dan yang dikatakan menjaga perut dan juga dalam perut tadi, termasuk menjaga hati dan apa-apa yang dalam perut tadi, daripada apa? Perkara-perkara yang haram yang nak dimasukkan ke dalam perut. Ni nak cerita buat perut ni, nampak macam simpul, namun natijahnya sangat-sangat besar. Allahu akbar, tuan-tuan. Ni. Dan para ulama pengarang kitab menyatakan 3 sebab kenapa perlu menjaga perut makanan daripada makan makanan yang haram dan juga syubhah ini. Maka hendaklah kita satu orang yang beriman ni bersungguh-sungguh untuk menjaga perut daripada perkara yang haram juga syubhah. Antaranya mereka menyusun para ulama, pertamanya takut akan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minal jalil. Takut akan Allah. Ini. Kerana apa Allah Taala nyatakan dalam Quranul Karim dalam surah An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang makan daripada perkara-perkara yang haram ini, maka kamu telah meletakkan api dalam perut kamu. Sehingga mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la yadkhulul jannah lahmun nabata min harami. Tidak akan masuk syurga saat mana daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Tak kita. Ya, saat kadang-kadang kita dulu-dulu ni ada berasa keculasan kepada Allah, buat perkara-perkara yang Allah tak redha, maka kembali kepada Allah, maka taubat akan Allah. Perkara-perkara yang kita buat, tuan-tuan saya ini tak terlepas dari kesalahan kepada Allah, maka minta keampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun kamu datang dengan dosa yang banyak sebesar gunung Uhud sekalipun, kalau kamu bertaubat kepada aku, nescaya aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Ya, kembali kepada Allah. Menceritakan bab ini. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, Imam Bukhari dan juga Muslim, famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Sesiapa yang memelihara dirinya, satu orang ni, sesiapa yang memelihara dirinya daripada segala yang syubhah, ni syubhah ni bukan yang haram, baru syubhah, Nabi kata,
maka sesungguhnya dia menjadi bersih untuk agamanya dan juga dirinya. Barang siapa yang menjaga, yang pelihara dirinya daripada perkara-perkara yang syubhah, maka sesungguhnya dia menjadi satu orang yang bersih untuk agama dia dan juga diri dia. Ini antaranya. Banyaklah perkara-perkara syubhah kalau kita nak dilihat di luar sana. Ini pertama. Ini yang dikatakan 3 sebab perlu menjaga nikmat perut ini daripada makan makanan yang haram dan juga syubhah. Allah Ta'ala dah nyatakan Al-Quran, Nabi SAW nyatakan juga dalam hadis baginda sebagai panduan kepada kita. Yang kedua apa? Ya, tidak dapat pedoman untuk benar-benar melakukan sesuatu ibadah. Tak dapat petunjuk. Kerana apa? Ya, dalam tubuh badannya mempunyai sumber-sumber makanan yang haram. Bagaimana nak dapat petunjuk Allah untuk mendorongkan diri je untuk beribadah kepada Allah? Ini antaranya. Saya doa banyak tak berdoa. Kita beribadah banyak macam gini je. Kita checklist tuan-tuan saya yang bercakap ini. Yang ketiga apa? Ibadah tidak diterima oleh Allah. Tidak. Doa tidak dimakbulkan oleh Allah. Orang yang makan makanan yang haram ini dan yang syubhah ini, yang ditegah daripada agama ini, mereka ini ditegah daripada mengerjakan kebajikan. Jika mana dia mengerjakannya, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan apa? Hanya dapat penat dan lelah saja. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan min qa'imin laysa lahu min qiyami illa asy-syahr. Wa kam min sha'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal zama. Berapa ramai orang yang bangun malam untuk mendapat apa-apa, untuk bangun malam tahajud barangkali, tetapi tidak mendapat apa-apa yang dibuatnya pada qiyamnya pada malam hari, melainkan hanya berjaga malam saja. Ya, berapa ramai orang yang berpuasa, puasa sunat. Ini kita bulan-bulan Zulhijjah ini, ya, disunatkan untuk puasa sunat. Ya. Satu hari puasa sunat jalan Allah kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala jauhkan daripada wajahnya daripada api neraka 70 tahun. Satu hari puasa sunat kerana Allah. Satu hari kalau orang istiqamah daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, dan dia berpuasa berapa tahun, kalikan aja lah. Ni tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Nak buat 1 sampai 9 payah, ambil senang ambil, tak boleh ambil 9, 8, 9. Ambil, jangan tinggal semua. Dan tak dapat apa-apa kecuali dapat lapar dan dahaga saja. Kerana apa? Dinisbahkan, para ulama menisbahkan kerana apa? Adalah perkara-perkara yang dibuat kecurangan kepada Allah. Antaranya, ya, bila mana meletakkan dalam diri dia daripada perkara-perkara yang haram. Antaranya makan perkara yang haram. Bila menceritakan makan malam ni tuan-tuan, ayah ibu, maka para ulama ni menyusun, dan mereka ini kalau para imam-imam kita, para ulama salafus salih ini, mereka meletakkan malam ni sebagai masa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mana Imam Syafi'i rahimahullah taala nyatakan, satu orang, sewajar bagi orang yang alim ini, hendaklah dia pilih satu perkara yang disembunyikan daripada amal solehnya di antara dirinya dengan Allah pada malam hari. Bangun malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mana Imam Ghazali rahimahullah taala nyatakan, bagaimana untuk kita dapat kenikmatan bangun malam ini, antara inilah, jangan makan terlalu kenyang. Nak makan jangan terlalu kenyang. Natijahnya. Dan kita Ihya Ulumuddin, jangan makan terlalu kenyang. Kerana apa? Makan terlalu kenyang ini menjadi sedikit keberatan untuk bangun pada malam hari untuk beribadah kepada Allah. Ni. Sehingga mana mereka para ulama ni. Ni yang kedua.
Ini sebab takut akan sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat petunjuk untuk beribadah kepada Allah, dan segala ibadahnya, segala doanya tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kerana apa? Natijahnya bermula daripada sumber-sumber yang haram yang berada dalam tubuh orang itu. Ini. Sehingga mana Imam Ghazali menyatakan lagi dalam kitabnya Minhajul Abidin. Dia kata apa? Kepentingan menjaga perut ini, ni perut. Bab perut kalau kita makan PKP ni kalau duduk rumah 3 bulan sebelum ni, apa makan yang viral semua diterai. Makan ni makan tu try. Kita makan. Imam Ghazali nyatakan kepentingan menjaga perut, menjauhi tabiat terlalu kenyang. Maka dituntut syarak untuk mengelakkan makan terlalu kenyang ini. Ada beberapa sebab. Makan kenyang ni, itu belum cerita yang haram dan juga syubhah. Makan terlalu kenyang, Imam Ghazali menyatakan. Pertama dia kata apa? Menyebabkan hati ni menjadi keras. Hati menjadi keras. Makan kenyang ni rupanya hati jadi keras. Hati keras. Bila hati keras, nak beribadah dengan Allah susah. Yang kedua, menimbulkan keinginan kepada segala anggota badan untuk melakukan sesuatu yang sia-sia, yang tidak baik. Bila mana makan kenyang ni, dia boleh menimbulkan keinginan untuk melakukan perkara-perkara yang tak baik. Ini. Dan juga antaranya lagi ada 10 perkara Imam Ghazali nyatakan. Antaranya lagi menumpulkan, bila mana kenyang, menumpulkan kecerdikan dan kepintaran serta menyebabkan kurang kefahaman dalam belajar sesuatu perkara. Nak dapat kefahaman itu payah sedikit. Kerana apa? Terlalu kenyang. Antaranya lagi dia kata apa? Mengurangkan ibadah. Bila mana kenyang, mengurangkan ibadah. Kerana apa? Jika mana orang banyak makan, badannya menjadi malas sehingga matanya mengantuk. Ya, kita kan testimoni kan, makan banyak. Lagi kalau puasa, buka makan banyak, kita rasa kenyang, macam malas nak beribadah, ngantuk. Mengurangkan rasa sedap untuk beribadah. Tuan-tuan, kalau jadi imam, makan terlalu kenyang, jadi imam memang tak boleh. Bukan tak boleh sebab apa? Tak boleh nak kadang nak lontarkan suara tadi dengan sebab apa? Tanyalah para imam. Dia makan jangan terlalu kenyang. Mengurangkan rasa kurang sedap, rasa tak sedap untuk mana beribadah. Dia kata lagi, makan terlalu kenyang ini, Imam Ghazali kata apa? Dikhawatiri termakan makanan yang haram dan juga syubhah. Makan dia makan. Orang ajak makan. Pagi makan, malam petang makan. Pagi kita ni, pagi makan, sarapan. Kan pukul 10, makan lagi. Tengah hari, makan lagi. Petang kan, ngeteh lagi. Malam, makan lagi. Tengah malam, makan lagi. Banyak kali makan aja kita. Orang Jawa ni kan, bagus bab makan ni, satu perkara yang bagus. Kerana apa? Satu bab dia menyantuni orang. Kalau orang Jawa ni ajak tuan-tuan haji, pergilah rumah orang Jawa pukul 10 malam ke 11 malam, datang rumah dia, tetap dia akan jamu makan. Tetap jamu makan. Paling tidak pun apa je, lebih-lebih nanti kalau kita datang daripada Jawa, sardin tentu ada. Masak sardin, makan nasi ni. Satu bab bagus menyantuni orang. Sebab apa? Satu bab makan ini ni, dia menyantuni orang. Kan ada hadis Nabi SAW, antara yang boleh kamu wasiat Nabi, antara 4 wasiat Nabi, antaranya apa? Memberi makan. It'amu ta'am, memberi makan. Bagus. Satu bab bagus bagi makan. Jangan berlebih-lebihan lah. Orang Jawa ni dia punya santun ni memang padu. Pergi rumah dia, paling tidak jemput-jemput pun ada. Paling tidak jarang air kosong. Kerana makan. Kerana apa? Silaturahim, makan itu. Namun tengok, jangan berlebih lekatari makan ni. Ni balik kakak ngeteh, makan lagi. Maka Imam Ghazali kata jangan banyak makan. Kerana apa? Makan ni khawatiri termakan makanan yang haram dan syubhah. Apa yang kita nak makan, kita makan. Orang ajak makan, nasib baik tak ada open house ni. PKP ni hal.
Ada panas kita makan, ada makan free, makan kambing golek apa sebaik lagi, tidak kita makan juga. Makan kat luar, ya, kita tak pasti di luar sana, ya, adakah makanan itu halal ataupun tidak, ataupun termasuk dalam perkara-perkara yang syubhah, kan? Antaranya lagi kata menyusahkan hati, memenatkan diri untuk mencari, untuk menyediakan makan makanan, cari bahan makanan untuk disediakan. Ya, kalau nak makan malam-malam, fikir apa benda nak cari selongkar dapur, nak makan apa, nak ni lapar ni nak makan, masak ni masak, cari memikirkan satu perkara, satu hal juga. Bila kita lagi menyebabkan sangat sakit kita ke mana meninggal dunia kerana apa? Sakit. Ya, bila makan banyak apa timbul? Makan tak ikut pantang je, mamek. Contoh, datanglah sakit kencing manis je, sakit gautnya, sakit apa lagi, dah timbul sakit, datang mudarat. Sebab apa? Makan banyak sangat sehingga mana datang mudarat dalam diri, sakit, sehingga mana sebagian Imam Ghazali kata, sehingga mana sakit hati, sehingga mana datang kematian, sukar untuk meninggal dunia. Kerana apa? Susahnya sakit tadi, menanggung azab sakit tadi. Kerana apa? Kesedapan dunia makan. Mengurangkan pahala akhirat juga. Mengurangkan pahala akhirat. Ya, yang terakhir, apa yang dimakan ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kamu dapat, di mana kamu belanja, dan apa yang kamu buat. Apa yang dimakan akan dihisap daripada hari kiamat. Wah, di antara pandangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tentang menjauhi tabiat terlalu kenyang. Kenapa dia boleh mendatangkan mudarat banyak perkara. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu, ini yang kita bincangkan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita makan. Sehingga mana Imam Syafi'i kata juga, asyab'u sayasqulul badan wa yuqassil qalba wa yuzilul faqanah wa yajlibun naum wa yad'afu 'anil ibadah. Kenyang ini, Imam Syafi'i kata, bila mana satu orang kenyang ini, boleh antaranya dia boleh pertama memberatkan badan. Ya, beratkan badan. Bila berat, payahlah saya nak pergerakan tadi. Mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, mengundangkan tidur, nak tidur saja, melemahkan semangat untuk beribadah bila mana terlalu kenyang. Sehingga mana Nabi SAW menjelaskan satu hadis Nabi yang mencela orang yang makan terlalu kenyang. Makan. Apa Nabi kata? Al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'an. Asba' ibn Adam lukaimatun yukimna sulbah. In kana wala budda fahaquhu sulusul li ta'am wa sulusul li syarab wa sulusul lin nafas. Satu orang yang beriman ini, orang yang beriman makan dengan satu perut saja. Satu orang yang beriman, Nabi kata, makanlah dengan satu perut. Manakala orang kafir ini dia makan dengan 7 perut. Cukup satu orang anak Adam ini makan beberapa suapan makanan yang mana boleh meluruskan tulang belakangnya, makan untuk keperluan hidup. Kalaulah nak makan sangat, mesti makanlah sepertiga untuk makanan, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk pernafasan. Bagikan, jangan 3-3 kita hentam makan aja, bagi-bagikan. Saya teringat kisah Abdullah Ibnu Al-Mubarak. Bab ni lah, bab makan. Bukan bab makan lah, iyalah, ada kaitan je. Satu ketika Abdullah Ibnu Al-Mubarak ni dia mengerjakan haji, tuan-tuan haji, ayah, ibu. Dia mengerjakan haji pada satu ketika itu, dan dia dah habis mengerjakan haji, dia tertidur di Kaabah, di Masjidil Haram. Dia tidur, dan dia, orang-orang soleh ini bila dia tidur, dia termimpi kedengaran perbualan di antara malaikat menyatakan pada tahun ini, malaikat kata berapa orang yang mengerjakan haji pada tahun ini? 700,000 orang, termasuk dia lah. Tetapi dalam 700,000 orang ini, satu orang pun tidak diterima ibadah dia.
maka dia terperanjat, dia terjaga kan. Sebelum tu dia kata, tetapi dengan asbab satu orang ni buat amalan ibadahnya, Allah Ta'ala terima ibadah haji pada tahun itu keseluruhan. Satu orang pemuda dia buat satu ibadah, terima amalannya untuk 700 orang pada ketika itu. Dikatakan malaikat siapa orang itu? Satu orang pemuda nama Sa'ad Muhafa. Sa'ad Muhafa ni satu orang tukang kasut kerjanya, duduk di dalam masjid. Maka bila mana terjaga daripada tidur, Abdullah Al-Mubarak, satu orang tabi'in yang hebat, masyhur, cari Sa'ad Muhafa. Dia balik, tak balik ke rumah, dia cari dalam masjid, cari, jumpa, sampai dia kata cari satu orang nama Sa'ad, kerjanya tukang kasut. Penduduk kata, ya, ada satu orang Sa'ad, kerjanya membaiki kasut, duduk di hujung kampung, kerjanya tukang kasut. Dijumpa, dipendekkan cerita, jumpa, wahai kamu Sa'ad? Ya, saya Sa'ad. Siapa kamu wahai tuan? Saya Abdullah Al-Mubarak. Kita ambil ibrah sikitlah cerita tu, ibrah. Bila mana dikatakan Abdullah Al-Mubarak, diperkenalkan diri, tuan satu orang alim, satu orang yang hebat, kenapa jumpa saya? Saya tak ada apa-apa, saya hanya pembuat kasut. Namun aku nak tanya pada kamu ni, apakah amalan kamu sehingga mana Allah Ta'ala terima ibadah haji umat Islam pada tahun ini? Apa dia cerita? Ya, aku tak ada amalan yang istimewa. Namun setiap tahun bila mana panggilan haji labbaik Allah, aku terasa sangat nak pergi mengerjakan haji. Dan aku berazam setiap tahun aku kumpul duit aku ini yang jual kasut dengan tukang kasut ni, aku kumpul, aku nak pergi Mekah, aku nak mengerjakan haji. Sehingga mana kumpul dapatlah kumpul sehingga 400 dinar. Dan cukup nak mengerjakan haji. Satu ketika, satu hari, isteriku ni mengandung. Bila mengandung dan dia mengidam. Satu ketika hari adalah sajikan dia masak lauk, dan bau lauk tu sampai di rumah dia. Sampai di rumah, mak isteri dia kata, bang, bau ni sedap. Kita kan jadi jiran sebelah, orang sebelah masak, bau kat kita. Contoh, boleh tak carikan makanan ini, aku nak rasa sedikit. Jadi ialah Sa'ad ni pun cari satu, dia datang dari satu rumah, satu orang wanita yang anaknya ada berapa orang anak, yang suaminya tak ada. Dia kata, wahai puan, boleh tak aku nak membeli juadah kamu sedikit untuk aku bagi kepada isteriku. Kerana apa? Dia mengidam, kerana dia sedang mengandung. Ya, perempuan ni kalau mengandung lain kan, haji, ketentuan haji, pengalaman. Apa kata wanita tadi? Wahai Sa'ad, makanan ini apa? Halal bagi kami tetapi haram bagi kamu. Dia peliklah, jiran sama jiran Islam, kenapa ada yang halal ada yang haram? Ya, kami ni apa sebab halal dan haram ni? Ya, kami ni halal bagi kami kerana kami ni orang miskin, kami tak ada harta, kami tak ada duit, kami nak makan, kami jalan-jalan, kami cari makanan, kami terjumpa satu ekor bangkai kambing, kami ambil sedikit, kami makan untuk anak kami melangsungkan kehidupan. Bila Sa'ad mendengar tadi, menangis. Dia cerita pada isteri dia yang tadi pergi, rupanya jiran kita ni ada yang miskin. Dia kata, wahai Allah, ya Allah, kalau inilah haji aku infakkan harta yang aku kumpul ni untuk jiran aku ni, inilah haji aku ya Allah. Kumpul duit, dia infakkan keseluruhan duit dia tadi, dia bagi pada jiran dia yang miskin tadi. Tuan-tuan, ayah, ibu, apa ibrah yang kita boleh ambil? Apa pengajaran dalam cerita ni? Banyak mana ibadah solat kita, haji kita, umrah kita, puasa kita, sedekah kita. Ini ibadah khusus lah, cerita ibadah khusus. Jaga hubungan kita dengan Allah. Banyak mana. Namun kita tidak jaga hubungan kita dengan manusia lain, dengan hamba Allah yang lain. Jiran kita sebagai contoh, ahli kerabat kita yang susah, kita tak tengok dia. Mak ayah kita yang susah, tak tengok dia. Adik-adik kita yang susah, tak tengok dia. Belum tentu Allah nak jamin kita masuk dalam syurga. Belum tentu. Banyak ibadah solat kita, bangun malam, siang, puasa sebagainya. Namun ada ahli kerabat kita yang susah, jiran kita yang susah, belum tentu nak jamin kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
nak ibrah dia nak cerita. Sehingga mana para ulama menisbahkan kita minta maaf ayah ibu, saya ni yang ada mak ayah, kadang-kadang kita rasa kita makan sedap ni, mak ayah kita tak makan tak apa, mak ayah kita makan itu. Para ulama menisbah sehingga mana satu orang anak boleh menjadi derhaka bila mana kau makan sedap, mak ayah ni makan kat rumah belum tentu sedap lagi seperti mana kau makan. Sehingga begitu sekali para ulama menisbahkan. Nak cerita ahli kerabat kita, family kita, jiran kita ini, kamu ibadah banyaklah, sekali kalau sebelah jiran ini tak ada kemampuan, kamu biarkan macam tu saja, dosa kita. Bahkan sebab untuk Allah Ta'ala keluarkan kita ke dalam neraka Allah, dalam syurga Allah. Ini ibrah dia lah, pengajaran kita boleh ambil. Maka walaupun kita jaga hubungan kita dengan Allah, namun dalam satu perkara lagi kita tidak jaga hubungan kita dengan manusia, belum tentu boleh menjamin kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nak cerita bab kenyang ni lah, ada kaitan dia. Kamu kenyang, jiran kamu, kerabat kamu lapar, mak ayah kamu makan, kita tidak. Ini saya lah yang ada tuan-tuan haji dan cerita saya kan, cerita. Sehingga begitu para ulama menisbahkan kerabat kita, saudara kita. Nah, ni nak ceritalah. Saya cerita buat sedekah ni testimoni bukan nak buat harga diri, tidak. Kerana apa? Kita bagi infak kepada sesuatu perkara, contohnya mak dan ayah lah, contoh besar natijah dia. Walaupun ini dia cerita umum. Apa nak cerita gini, inilah seni apa yang kita lalui, saya lalui. Satu hari tu, kerana saya nak cerita dia punya ajaibnya infak sedekah kepada ahli kerabat kita, lebih-lebih bagi mak ayah. Walaupun mak ayah ni bukan nak sangat duit kita, tak. Betul, tuan-tuan haji, ni cerita umum, tak ada kena-mena, sekadar kan. Satu ketika tu, ialah saya pergi bank nak ambil duit, nak bagi sedikit pada mak ayah kita lah, bukannya banyak, taklah banyak sangat. Ambil duit, masuk dalam bank in, saya ambil pers saya tu, dompet ni letak atas bonet kereta lah. Lepas letak atas bonet kereta tu berjalan, saya jalan satu muar ni, berapa roundabout, banyak roundabout, saya pusing roundabout. Lepas tu singgah kat kedai makan lah, anak-anak nak makan, rumah nak makan. Tiba-tiba nak bayar, raba-raba dompet tak ada, tak merah padam muka je, tak ada doh. Mana pos ni? Ingat-ingat balik tadi pergi bank, letak dekat, sudah teringat letak dompet atas bonet kereta depan tu lah. Ikut logik akal, logik kita ni, bila kita kona kereta tu je, dia akan melonsor pos tu. Logik akal kita, dia akan jatuh licin atau bonet. Ni kalau ada rezeki lah ni, saya pergi juga dekat kereta parking tu, pergi juga. Kalau tak ada lah, pergi ya Allah, ajaib. Allah Ta'ala dah kata sedekah ni, infak. Dia lekat kat mana? Lekat kat wiper, pos tu. Wiper, lekat kat wiper. Allahu Akbar, saya cakap ni kalau boleh saya sujud syukur dekat jalan raya, saya sujud syukur. Nak cerita Allah, dia cantik, dia lekat kat wiper, lekat. Saya cakap Allah, saya fikir-fikir ni, kita santuni family, ayah, kerabat kita ni, Allah Ta'ala jaga. Allahu Akbar. Rupanya barakah dia ni. Nak cerita lah ni, nak cerita saja, tak ada kena-mena apa-apa pun ni. Kerana apa? Dia punya amazing itu bab infak ni, sedekah ni, Allah. Ajaib, memang ajaib bab sedekah ni.
Lebih-lebih lagi kalau kadang-kadang adalah orang yang susah. Sebab yang terbaik yang sedekah, infak ni sedekah pada ahli kerabat gitu. Itu terbaik. Itu Nabi kata, satu orang yang beriman makanlah sedikit. Kalau nak makan sangat, makan ikut 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 pernafasan. Sehingga mana Ibnu Abbas nyatakan nak cerita bab makan perkara ini, sehingga mana Nabi SAW kata Ibnu Abbas, la yaqbalullahu salata amri'i fi jawfi haramun. Allah Ta'ala tak menerima satu orang itu solat satu orang itu bila mana sesuatu yang haram berada dalam perut dia. Ibnu Abbas nak nyatakan, kita bimbang-bimbang takut-takut, Allahu Akbar, duduk seorang-seorang ni, Allah tuan-tuan, takut-takut. Ni cerita bab sehingga mana Imam Ghazali kata, asy-syab'u minal halal aslu kulli syarrin fa kaifa minal haram. Perut yang kenyang ini, yang kenyang daripada makanan yang halal adalah punca segala kecelakaan. Maka satu orang makan sehingga mana perutnya kekenyangan daripada makanan yang halal adalah punca segala kecelakaan. Apatah lagi fa kaifa minal haram, apatah lagi bila mana dikenyangkan perut daripada sumber yang haram. Kan dulu kalau kita di Masjid Surau kadang ada buat tahlil, tahlil Yasin. Ada kata imam kata, Haji tuan-tuan, lepas isyak kan boleh ambil lah bontrok dekat belakang tu nasi ambang song satu lah, bawa balik. Ambil song satu. Kita pun tengok-tengok, intai-intai macam tak ramai orang. Orang tak ramai datang Masjid Surau. Terambil dua je, bukan sengaja ambil, agaknya terambil lah. Tengok-tengok macam tak ramai orang, nasi ambang je banyak, ambil satu. Kita punya okey lah, tengok-tengok tak ada, kita ambil dua, buat balik makan dulang dengan rumah dengan anak-anak. Satu kita punya, satu belum tentu kita punya. Kadang makan berhidang pula, ada 4 karipap. Makan satu karipap, 4 orang makan satu karipap. Sedap karipap ni je, sedap. Kita ambil satu lagi, dah tinggal shot dengan 2. Satu kita punya, satu itu aku punya. Member sebelah kata dalam hati, itu aku punya, aku belum makan lagi. Dah orang punya, kita ambil karipap tadi. Ini perkara-perkara yang nampak macam simple, tapi natijahnya dia mempengaruhi kepada diri satu orang. Bawa balik nasi ambang, bagi anak isteri kita makan. Kadang-kadang kan bawa balik. Kalau dulu-dululah korban je, dulu cerita dululah korban. Orang belum magih dia dah bedal dulu. Daging-daging, ekor hilang. Ekor dah tak nampak. Kalau dulu-dulu alhamdulillah, ini knowledge orang dah faham. Ekor dah tak ada lah kalau dulu-dulu. Makan tak, ini orang punya. Balik bagi isteri makan, anak makan. Anak saya ni kadang-kadang bila cakap tak apa, dengar lah refresh balik, tengok apa yang kita bagi anak kita makan, sumber mana. Tak dia kita makan. Habis kadang-kadang saya dulu dah terbuat, maka minta keampunan kepada Allah. Kalau dah ambil sedikit hak orang, maka pulangkanlah. Kenapa nampak macam simple, jaga perut, kenyang, makan, tapi natijahnya Nabi gambarkan, Allah Ta'ala nyatakan Al-Quran, besar natijahnya. Ni, bila mana kita tidak menjaga perut kita makan terlalu kenyang sehingga mana jiran kita lapar, bahkan bukan sekadar kenyang saja, kekenyangan dengan sumber-sumber yang haram dan juga syubhat. Ini Nabi gambarkan kepada kita, Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran Al-Karim untuk peringatan kita ni. Satu orang yang beriman, inilah kamu kena lihat. Sehingga mana Sayyidina Ali kata, man kana hamuhu ma yadkhulu jawfah kana qimatuhu ma yakhruju minhu. Sesiapa yang sesungguhnya semata-mata nak masukkan mulutnya untuk makan, sungguh nak aku makan,
tak ada fikir, makan je, maka harga dirinya kana skimatu ma yakhruju minhu, maka harga dirinya samalah dengan apa yang keluar daripada perut dia. Harga diri dia tu sama apa yang keluar daripada perut dia, iaitu apa? Najis-najis saja. Dan Nabi kata, fa inna aktsaran nasi shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya orang yang terlalu kenyang dekat dunia ini akan terlalu lapar kat hari kiamat nanti. Lapar kat kiamat. Kenyang kat dunia, maka orang ini menjadi kelaparan di hari kiamat. Maka sedikit untuk kita ambil pengajaran pada malam ini. Nasihat para ulama, antaranya Imam Abdullah Al-Haddad nyatakan lagi, satu orang yang beriman, setiap mukmin ini harus menahan dirinya daripada segala macam kehendak hawa nafsu, memelihara dirinya daripada segala macam kehendak hawa nafsunya yang menunjukkan sifat qanaah, rasa puas dan bermudah hati yang sedikit. Ini antaranya sifat takwa, redha bil qalil. Antaranya Sayyidina Ali kata, redha bil qalil, redha dengan apa yang sedikit. Kalau nak makan memadai, jangan terlalu kenyang. Kerana apa? Jika dia memilih yang makan yang kurang sedap yang disediakan, maka lebih baik lebih dekat dia kepada takwa kepada Allah. Ini yang diamalkan oleh para salafus soleh. Maka Nabi pun kalau sirah Nabi pun, Nabi tak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Kan? Ini antaranya para ulama menisbahkan berita, apakah gambaran Nabi jelaskan kepada kita ni, mensyukuri nikmat perut ini. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, ayah, ibu dan saya bercakap ini ambil sedikit pengajaran, mensyukuri nikmat yang Allah bagi pada kita ni. Kerana apa? Insya-Allah apa yang kita makan, apa yang kita laksanakan ni akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mudahan kita bila mana kita berhadapan dengan Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim ini. Hati yang bersih, jiwa yang bersih. Di samping ibadah-ibadah kita persembahkan kepada Allah, nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita, summa la tus'alunna yawma izin anin na'im, akan ditanyakan segala nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita. Mudahan sedikit perkongsian pada malam ini adalah sedikit manfaatnya. Tuan-tuan haji, ayah-ayah, ibu-ibu, saya minta ampun maaf salah silap saya pada malam ini. Dia sekali datang ni dia ambillah apa yang perlu. Kan, dia bukan kita buat silibus setiap minggu. Maka ini saya ambil sedikit tajuk daripada kitab Penawar Bagi Hati, mudah-mudahan adalah manfaat bagi kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala inna hikmataka wa nashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha lazim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup. Terima kasih.